Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzatul Husna binti Omar. Nombor matrik saya 17-F20F2011. Assalamualaikum, nama saya Rahmi Izzatul Akmal binti Muda. Nombor matrik saya 17-F20F2018. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ni Muhammad Alif Aiman bin Azmi. Nombor matrik saya 17-DHF20F2016. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farisha binti Nur Razlan. Nombor matrik saya 17-DHF20F2035. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hanis binti Zamil. Nombor kad matrik saya 17-DHF20F2033. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhaf Saiman bin Muhammad Zanuri. Nombor matrik saya 17-F20F2071. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izzatul Husna binti Omar. Saya wakil daripada Kumpulan 5 yang terdiri daripada Nik Muhammad Alif Aiman, Nurul Hanis, Nur Farisha, Muhammad Zulhafiz Aiman dan Rahmi Izzatul Akmal. Tajuk yang kami dapati ialah Peradaban Kontemporari Membina Peradaban Kacukan Global. Pengenalan. Definisi peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Definisi kontemporari pula pada masa yang sama, semasa atau sesama, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam tempoh masa yang sama, kemajuan yang berlaku. Membina peradaban kacukan global. Yang pertama, globalisasi bermaksud dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, kacukan global adalah salah satu daripada globalisasi yang dibawa oleh budaya luar, sama ada barat atau timur. Yang ketiga, perkara ini mempunyai kesan dan impak positif dan negatif. Yang keempat, perkembangan kontemporari global dapat memasuki ke seluruh negara tanpa batas melalui perkembangan telekomunikasi dan media sosial. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang hegemoni dan globalisasi barat, iaitu salah satunya adalah media. Yang pertama, penguasaan dan peranan media berkaitan dengan mengekalkan hegemoni dan globalisasi. Kedua, hampir keseluruhan media cetak dan elektronik dikuasai oleh masyarakat Yahudi dan Barat. Yang ketiga, berita yang disampaikan adalah berdasarkan persepsi mereka. Seterusnya adalah sains dan teknologi. Etika Islam adalah hasil pemikiran Muslim terhadap nilai tingkah laku manusia secara zahir dan batinnya. Kedua, pemikiran ini melibatkan asas-asas Islam dalam akhlak Islam, iaitu hulu al-Islamiyah, kemudian disusun menjadi aturan-aturan yang dipatuhi dan membentuk budaya harian seseorang Muslim. Seterusnya, isu sosial. Isu sosial terbahagi kepada 3, iaitu keruntuhan akhlak, rapuhnya institusi keluarga, kegelisahan jiwa dan kecelaruan akhlak. Keruntuhan akhlak seperti remaja ramai ikut budaya hedonisme, gejala seks bebas dan memperjuangkan hak kebebasan. Rapuhnya institusi keluarga seperti menjual anak, tuntutan nafkah kaum lelaki dari kaum wanita yang lebih kaya, perkahwinan sejenis. Oleh itu, keluarga bukan lagi tempat yang tenang dan selamat. Ketiga pula, kegelisahan jiwa dan kecelaruan akhlak seperti tertekan dan gelisah, bunuh diri, dadah dan lain-lain. Pesakit mental juga semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan bentangkan tentang politik. Yang pertama ialah Fasa politik dunia dikuasai oleh blok barat seperti Amerika Syarikat, Britain dan Perancis.
Yang kedua ialah menggunakan Pertubuhan Bangsa Masa Bersatu iaitu PBB untuk mengekalkan kuasa mereka. Hal ini menjadikan mereka lebih berkuasa dan berjaya menjajah negara-negara yang lemah dan mundur. Ekonomi negara-negara kecil terpaksa bergantung kepada negara kuasa besar. Hal ini kerana negara kuasa besar lebih menguasai penggunaan sumber asli, pengeluaran hasil perindustrian serta perkembangan sains dan teknologi. Selain itu, sistem kewangan antarabangsa juga dikawal oleh syarikat kewangan negara barat. Yang kedua ialah modal besar mempunyai rangkaian ke seluruh dunia. Mereka menguasai ekonomi negara kecil. Ia juga merupakan sesuatu bentuk globalisasi yang paling menonjol. Ekonomi datang daripada kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Jepun yang berjaya mempelopori ekonomi di Asia. Contohnya munculnya syarikat-syarikat multinasional seperti Coca-Cola, Pepsi, McDonald, Pizza Hut dan sebagainya. Yang terakhir ialah hak asasi manusia. Hak asasi manusia mula dibincangkan semasa berlakunya Perang Dunia Kedua. Ia terbentuk sebagai piagam PBB yang lebih dikenali sebagai Universal Declaration of Human pada 10 Disember 1948. Yang kedua ialah UHDR dalam membahagikan hak asasi manusia kepada 4 kebebasan utama, iaitu hak kebebasan daripada bersuara, hak kebebasan daripada ketakutan, hak kebebasan daripada kepercayaan serta hak kebebasan daripada kemahuan. Sebenarnya pelbagai hak asasi manusia juga daripada hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Hak asasi manusia tanpa balasan boleh diamalkan dengan mengetepikan hukum agama. Contohnya, negara-negara barat dalam mengeluarkan undang-undang perkahwinan sesama jenis yang telah diluluskan pada 23 Mac yang lalu. Contoh lain ialah wanita juga boleh mengukur kandungan lelaki sama ada ia hasil daripada perkahwinan, perzinaan, pemerkosaan dan sebagainya. Hal ini amat bercanggah dengan norma kehidupan dan nilai-nilai agama. Ia dikhawatiri akan merebak ke negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan mengambil tajuk cabaran kontemporari peradaban manusia. Hasil daripada cerapan ke atas wacana awam dan kajian kontemporari dapat disimpulkan bahawa cabaran yang dihadapi oleh manusia moden pada hari ini terbagi kepada 5 pecahan besar, iaitu kemiskinan, pengabaian hak asasi manusia, keganasan, perubahan iklim dan teknologi. 3 mudarat awal merupakan natijah daripada pengabaian makosid terhadap manusia, sementara 2 yang akhir hasil daripada pengabaian makosid terhadap objek selain manusia. Ia merupakan cabaran yang akan membelenggu kita setidaknya untuk 10 hingga 20 tahun akan datang. Dan kemampuan kita untuk menangani cabaran ini akan menentukan nasib kita pada masa depan. Pertamanya, gejala kemiskinan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meletakkan prinsip menamatkan kemiskinan melampau sebagai matlamat pembangunan mampam SDG yang pertama. Sehingga tahun 2015, kira-kira 10% daripada populasi manusia hidup dalam kemiskinan yang melampau. Disifatkan oleh Bank Dunia dengan perbelanjaan sehari kurang daripada $1.90. Dalam Islam, kemiskinan merupakan fenomena yang diberi keutamaan untuk dibanteras. Mekanisme seperti zakat, wakaf dan sebagai sedekah sunat disyariatkan untuk membantu mengeluarkan keluarga yang susah daripada kepopong kemiskinan. Selain wang ringgit, pendidikan turut berperanan sebagai penyelamat. Anak-anak daripada keluarga susah yang diberi akses kepada pendidikan mampu merubah nasib keluarga sekaligus menamatkan kitaran kemiskinan yang berpangkal pada kurangnya pendidikan. Fenomena ini membawa kepada cabaran yang kedua, iaitu pengabaian hak asasi manusia. Perbincangan hak asasi berakar pada konsep kebebasan. Menurut sarjana kontemporari Tariq Ramadan, kebebasan yang paling wajar untuk diberikan perhatian adalah kebebasan fisiologi, iaitu hak untuk makan dan minum,
Hanya dengan fisiologi yang bebas, barulah perjuangan kebebasan lain seperti hak berpolitik, berhimpun, menyatakan pandangan dan lainnya menjadi relevan. Okey, sekian. Terima kasih. Cabaran yang ketiga ialah keganasan. Perkara ini membawa kita kepada masalah keganasan yang begitu mewabak. Penafian kebebasan asasi seperti kebebasan politik, intelek dan fisiologi membuka pintu kepada keganasan. Tekanan politik misalnya akan menyemai benih pemberontakan dalam diri masyarakat. Begitu juga dengan tekanan psikologi dan pengalaman traumatik seperti penjajahan akan melahirkan individu yang berkecenderungan berlaku ganas terhadap awam. Kebebasan intelek yang disekat akan menatijahkan tafsiran yang salah terhadap nas wahyu sebagaimana yang dizahirkan oleh militan Daesh. Ketiga-tiga mudarat ini perlu dibanteras dengan tuntas untuk mempersiap ruang dan masa yang cukup bagi menyelesaikan dua lagi masalah moden iaitu perubahan iklim dan teknologi. Cabaran yang keempat ialah perubahan iklim. Contohnya, pengabaian maksud hifz al-bi'ah iaitu pemeliharaan alam. Ia telah membuka pintu kepada manipulasi alam oleh manusia menurut perkiraan keuntungan dan hawa nafsu, sekaligus mengakibatkan pencemaran dan kemusnahan alam sekitar. Meskipun perubahan iklim adalah sebahagian daripada proses semula jadi alam, namun pencemaran yang dilakukan oleh manusia ternyata mempercepatkan lagi proses yang memudaratkan ini. Pelepasan gas rumah hijau yang tidak terkawal serta pengamalan industri yang tidak mesra alam menjadi pemangkin kepada krisis ini. Walhal manusia selaku khalifah sewajarnya berpegang pada amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya untuk memelihara alam serta meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Cabaran yang terakhir ialah teknologi. Adapun teknologi, maka ia merupakan cabaran terhadap survival manusia sekiranya penerokaan sains itu tidak dibimbing dengan etika dan tata susila keagamaan. Tidak dinafikan bahawa teknologi telah menambah baik kondisi manusia dan banyak membantu manusia dalam menangani berbagai masalah. Walau bagaimanapun, teknologi juga mampu mengakibatkan mudarat sekiranya tidak dipantau. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki telah dibantu oleh teknologi fizik nuklear. Dominasi perkakas visual telah merampas masa bersosial dan kecergasan manusia. Dan sekiranya dibiarkan, kepintaran buatan AI akan mengambil alih sebahagian besar pekerjaan manusia dalam masa 1 dekad. Cabaran-cabaran ini wajar disikapi secara profesional dan diperkemas dengan kajian yang holistik kerana ia akan menentukan masa depan kita untuk sedekad akan datang. Yang menjadi penentu adalah kesediaan kerajaan dan pihak berwajib untuk mengenepikan semasa agenda pembangunan material dan penumpukan fokus untuk membanteras mudarat-mudarat ini yang mampu mengancam kesejahteraan peradaban manusia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhafi Saiman bin Muhammad Zanuri dan hari ini saya akan mengupas kesimpulan daripada tajuk peradaban kontemporari membina peradaban kacakan global. Kesimpulan terbahagi kepada dua bahagian iaitu kepentingan peradaban global kepada Malaysia dan juga kesimpulan dalam membentuk peradaban kacakan global di Malaysia. Baiklah, yang pertama, apakah itu kepentingan peradaban global kepada Malaysia? Kepentingannya dapat mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama masyarakat Malaysia. Selain itu, mewujudkan hubungan baik antara kaum dan juga dapat berfikir secara bijak untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Contohnya pada peristiwa 13 Mei 1999 dan juga peristiwa Kampung Medan. Hal ini terjadi kerana masyarakat Malaysia tidak dapat memahami sesebuah kaum dan juga mempunyai masalah dalaman dalam menjalin sesebuah hubungan. Hal ini terjadi kerana masyarakat tidak dapat berinteraksi secara baik antara kaum dan cara-cara untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Malaysia perlulah mempunyai kesatuan dalam mewujudkan sebuah harmoni dalam sesatu komuniti dan juga kita perlu berfikir secara bijak dan juga rasional supaya perkara yang tidak diingini tidak terjadi kembali. Kesimpulan dalam membentuk peradaban kacakan global di Malaysia. Cabaran globalisasi terhadap ekonomi, budaya, teknologi dan politik adalah luas dan mempunyai kesan positif dan negatif. Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dalam membina untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara.
Kebaikan perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat, keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Dalam kesimpulan ini, kita dapat lihat sesebuah cabaran dalam membina peradaban itu memainkan peranan yang penting bagi satu masyarakat. Kita perlu mengambil perkara yang jernih dan membuang perkara yang keruh. Dan juga kita perlu menerima dan memikirkan secara positif dalam membina kemajuan diri, keluarga, agama dan juga bangsa. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Zul Hafis Aiman bin Muhammad Zanuri, nombor 17-F20F2071.